melakukan tugasan 3 pembentangan 15% IDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Nama saya Lujiana Teresa Aji dari kumpulan PRBMM 51. Dalam tugasan ini, saya akan membentangkan tentang kesamarataan pentaksiran dan penilaian dalam program pendidikan untuk semua, yang merupakan salah satu aspek penting dalam konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Soalan tugasan. Tugasan ini adalah di bawah konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. The big idea, kesamarataan pentaksiran dan penilaian dalam program pendidikan untuk semua. Essential question, bagaimanakah kesamarataan pentaksiran dan penilaian memberi impak kepada program pendidikan untuk semua? Yang kedua, mengapakah pentaksiran dan penilaian perlu dalam menentukan kesamarataan dalam program-program pendidikan di Malaysia? Tugasan ini interdisciplinary dengan kursus IDUP 3153 Pentaksiran dalam Pendidikan. Dasar KPM adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan murid serta memastikan semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. KPM telah mengenal pasti jurang pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, equity dan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Secara individu, anda dikehendaki untuk membuat pembentangan berasaskan produk e-portfolio IDUP 3153 bagi menilai kesan perubahan pendidikan semasa PBD terhadap mobiliti sosial pelajar melalui pelantar YouTube channel dalam tempoh 30 minit. Pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia komited memastikan semua murid tanpa mengira lokasi, status sosioekonomi atau keupayaan mendapat akses dan peluang yang sama dalam pendidikan. Namun, sistem pentaksiran yang tidak seimbang boleh meningkatkan jurang sedia ada, terutamanya bagi murid luar bandar yang kurang terdedah kepada penilaian alternatif dan pelajar berpendapatan rendah yang kekurangan sokongan. Justeru, pendekatan kesamarataan dalam pentaksiran amat penting bagi memastikan setiap murid mendapat peluang adil untuk berjaya dalam pendidikan. Sebelum kita teruskan, mari kita fahami terlebih dahulu apa itu pentaksiran dan penilaian. Pentaksiran merujuk kepada proses mengumpul dan menganalisis data untuk menilai pencapaian murid dalam pelbagai aspek pembelajaran. Ia boleh merangkumi ujian, projek, aktiviti kelas dan sebagainya. Menurut Mahaya Saleh 2024, pentaksiran merupakan prosedur mengumpul, menginterpretasi, merekod dan melapor maklumat mengenai prestasi murid. Seterusnya, penilaian adalah proses membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpul untuk menilai sejauh mana murid mencapai objektif pembelajaran. Menurut PEPAM pada tahun 2020, penilaian merupakan tafsiran formal mengenai nilai tentang hal-hal pendidikan, hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran serta cara membuat keputusan untuk meningkatkan kualiti. Kedua-dua proses ini sangat penting dalam menilai kemajuan murid dan memastikan pendidikan yang diberikan adalah relevan serta dapat memenuhi keperluan mereka. Kesamarataan dalam pentaksiran dan penilaian memberi impak besar terhadap kejayaan program pendidikan untuk semua. Antara impaknya ialah: pertama, memberi peluang yang sama kepada semua murid. Hal ini kerana KPM menyediakan
pelbagai bentuk pentaksiran seperti pentaksiran formatif, sumatif dan pentaksiran berasaskan projek. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam pelbagai bentuk, bukan hanya melalui peperiksaan bertulis semata-mata. Pentaksiran yang berbeza memastikan tiada murid yang terpinggir. Seterusnya, KPM komitmen dalam memantapkan akses dan kualiti pendidikan untuk murid berkeperluan khas MBPK. KPM komitmen dalam memastikan kesamarataan akses dan kualiti pendidikan bagi murid berkeperluan khas melalui penyediaan alat bantu pembelajaran yang sesuai. Contohnya, bagi murid yang mengalami masalah penglihatan, KPM menyediakan mesin Braille yang membolehkan mereka mengakses bahan pembelajaran dalam bentuk teks yang boleh dibaca melalui sentuhan. Ini memberi peluang kepada murid dengan masalah penglihatan untuk mengikuti pelajaran dan peperiksaan dengan cara yang sama rata seperti murid lain. Dengan menyediakan akses yang setara, KPM memastikan pendidikan inklusif yang memberi peluang kepada semua murid untuk berjaya sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan mereka. Seterusnya, menangani bias budaya dan sosial dalam sistem pendidikan. Pentaksiran yang mengambil kira sensitiviti budaya, agama dan latar belakang sosial dapat mengelakkan penilaian yang memihak kepada mana-mana kumpulan. Soalan dan kaedah pentaksiran yang bersifat inklusif akan memastikan semua murid dinilai secara adil. Dalam konteks masyarakat majmuk seperti Malaysia, sistem pentaksiran yang adil membantu mewujudkan perpaduan dan kesaksamaan pendidikan dalam kalangan pelbagai kaum dan budaya. Ini seiring dengan matlamat pendidikan untuk semua yang menekankan pendidikan tanpa diskriminasi. Seterusnya, meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi. Salah satu matlamat utama program pendidikan untuk semua ialah memastikan setiap individu berpeluang mendapat pendidikan yang berkualiti di semua peringkat termasuk pendidikan tinggi. Akses yang adil dan saksama kepada institusi pengajian tinggi amat penting bagi membolehkan pelajar dari pelbagai latar belakang, terutamanya golongan B40, komuniti luar bandar dan kumpulan minoriti bagi melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Kerajaan dan institusi berkaitan boleh menyediakan lebih banyak beasiswa dan bantuan kewangan. Usaha ini bukan sahaja membantu mengurangkan jurang pendidikan, malah memperkasakan masyarakat melalui peningkatan ilmu, kemahiran dan mobiliti sosial. Yang terakhir, memajukan pendidikan digital. Pendidikan digital memainkan peranan penting dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti selaras dengan matlamat pendidikan untuk semua. Melalui penggunaan teknologi seperti pembelajaran dalam talian, platform e-pembelajaran dan bahan digital interaktif, pelajar di kawasan pedalaman atau yang mempunyai kekangan fizikal dapat mengikuti pelajaran tanpa halangan lokasi atau masa. Pendidikan digital juga memberi peluang kepada pelajar untuk belajar mengikut kadar dan gaya mereka sendiri, serta meningkatkan kemahiran digital yang penting dalam dunia moden. Usaha kerajaan seperti penyediaan peranti digital, liputan internet di kawasan luar bandar dan latihan guru dalam pengajaran digital adalah langkah penting ke arah memastikan pendidikan inklusif dan berkualiti untuk semua. Ini bukan sahaja menjamin kesaksamaan, malah memperkasa generasi akan datang dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Kesan pendidikan semasa, pentaksiran bilik darjah terhadap mobiliti sosial pelajar. Berdasarkan kajian lapangan dalam kursus EDUP 3153, didapati bahawa pentaksiran bilik darjah dapat memberi kesan secara langsung terhadap mobiliti sosial pelajar
sama ada kesan positif atau negatif, khususnya dalam kalangan murid berkeperluan pendidikan khas. Sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai kesan tersebut, adalah penting untuk kita memahami dua konsep utama, iaitu apa itu pentaksiran bilik darjah dan apa yang dimaksudkan dengan mobility sosial. Apa itu pentaksiran bilik darjah? Sistem pendidikan yang berkualiti bukan sekadar mengukur pencapaian murid melalui angka, tetapi menilai perkembangan mereka secara holistik. Pentaksiran bilik darjah yang diperkenalkan pada tahun 2016 menjadi pemangkin kepada perubahan ini dengan menilai kemajuan murid secara menyeluruh, merangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pendekatan ini mewujudkan setiap murid diberi ruang untuk berkembang mengikut kemampuan mereka, sekaligus mewujudkan peluang pembelajaran yang lebih adil dan inklusif. Pemansuhan peperiksaan menjadikan PBD sebagai instrumen utama dalam menilai pencapaian murid secara berterusan dan autentik. Manakala mobility sosial merujuk kepada perubahan kedudukan atau status seseorang individu atau kumpulan dalam struktur sosial sebuah masyarakat. Perubahan ini berlaku dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan atau taraf hidup, sama ada ke arah lebih tinggi atau lebih rendah. Mobility sosial menunjukkan sejauh mana seseorang mampu memperbaiki atau mengalami penurunan dalam kehidupan mereka berbanding kedudukan asal, sama ada berlaku dalam tempoh hayat individu itu sendiri atau antara generasi, seperti perbezaan status sosial antara ibu bapa dan anak-anak. Selain itu, terdapat juga mobility mendatar yang melibatkan perubahan kedudukan tanpa mengubah taraf sosial, contohnya berpindah tempat kerja dalam bidang yang sama. Secara menyeluruh, konsep mobility sosial menggambarkan keupayaan seseorang untuk mengubah nasib hidupnya melalui usaha, peluang yang tersedia dan faktor persekitaran, sekaligus mencerminkan tahap keadilan, keterbukaan dan pembangunan dalam sesebuah masyarakat. Kesan positif yang pertama ialah mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan MBPK. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dapat mewujudkan suasana persaingan yang sihat dalam kalangan murid berkeperluan khas kerana penilaian tidak lagi terhad kepada aspek akademik semata-mata. Perubahan dalam kurikulum yang memberi ruang kepada aliran pendidikan teknikal dan vokasional telah membuka peluang kepada MBPK untuk menyerlah dalam pelbagai bidang kemahiran. Hal ini membolehkan mereka bersaing secara adil dengan murid lain berdasarkan kelebihan dan potensi masing-masing, bukannya hanya melalui peperiksaan bertulis. PBD memberi peluang kepada murid yang memiliki bakat dan bidang teknikal dan vokasional untuk membina masa depan berjaya, sekaligus memenuhi permintaan industri terhadap tenaga kerja profesional, separa profesional dan mahir. Dalam jangka panjang, ini mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara serta mengubah status mobility sosial murid ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, kejayaan individu seperti Syukur Ibrahim, pemilik syarikat D-Solution Sendirian Berhad, membuktikan bahawa pendidikan dan kemahiran yang betul mampu meningkatkan taraf hidup seseorang walaupun berasal daripada latar belakang yang sederhana. Seterusnya, peningkatan tahap akademik dalam kalangan MBPK. Sebelum kemerdekaan, pendidikan di Malaysia terbatas disebabkan dasar pecah dan perintah oleh penjajah Inggeris. Namun, selepas kemerdekaan, perubahan dalam sistem pendidikan membawa kesan besar kepada masyarakat. Dalam pendemokrasian pendidikan,
memberi hak kepada semua rakyat untuk mendapat pendidikan yang berkualiti hingga ke peringkat universiti. Dengan adanya PBD, MBPK mempunyai peluang yang sama untuk mendapat pendidikan yang berkualiti. Pendidikan bukan sahaja memberikan pengetahuan akademik tetapi juga kemahiran yang membolehkan mereka meningkatkan mobiliti sosial mereka. Ini memberi peluang kepada mereka untuk memajukan diri, meneruskan pengajian dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contoh, Zarif Afandi, seorang usahawan muda yang berjaya, membuktikan bahawa pendidikan boleh mengubah kehidupan seseorang. Beliau menerima anugerah belia perdana pada tahun 2011 dan kini mengusahakan syarikat The Zarif Initiative yang berperanan dalam membangunkan nilai sosial. Kejayaan beliau menunjukkan bahawa pendidikan dan usaha dapat memperbaiki status sosial individu, terutamanya MBPK. Seterusnya, penyediaan kemahiran vokasional yang lebih baik. PBD memberi fokus tidak hanya kepada pencapaian akademik tetapi juga kepada kemahiran teknikal dan vokasional. Ini memberi peluang kepada murid untuk menguasai kemahiran yang boleh digunakan dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya kurikulum yang lebih luas, murid termasuk MBPK dapat memperoleh kemahiran yang relevan dengan keperluan industri. Sebagai contoh, pelajar yang dilatih dalam bidang teknikal dan vokasional seperti perbengkelan, pertukangan atau perkhidmatan komputer boleh memasuki pasaran kerja dengan kemahiran yang diperlukan tanpa bergantung semata-mata kepada keputusan akademik. Ini membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mempercepatkan mobiliti sosial mereka. Seterusnya ialah kesan negatif PBD terhadap mobiliti sosial pelajar. Yang pertama, ketirisan peluang pendidikan dan pekerjaan. Salah satu kesan negatif PBD terhadap golongan MBPK adalah apabila mereka mendapat tahap penguasaan yang rendah dalam PBD. Ini boleh menyebabkan ketirisan peluang dalam pendidikan dan pekerjaan. Walaupun terdapat sekolah pendidikan khas untuk golongan MBPK yang memberi mereka hak yang sama rata untuk mendapatkan pendidikan, tahap penguasaan yang rendah boleh menyebabkan mereka tertinggal berbanding murid normal. Murid MBPK mungkin menghadapi kesukaran untuk bersaing dengan murid lain yang akhirnya membataskan peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketirisan peluang ini akan menghalang mereka daripada mengejar cita-cita mereka. Tambahan pula, diskriminasi dalam aliran pendidikan. Dalam aliran pendidikan inklusif, syarat kemasukan untuk golongan MBPK adalah mereka perlu mempunyai kefungsian yang tinggi. Jika seseorang murid MBPK tidak dapat mencapai tahap penguasaan yang diharapkan dalam PBD, mereka mungkin terhalang daripada mengikuti pendidikan inklusif. Diskriminasi dalam aliran pendidikan ini boleh memberi kesan negatif terhadap peluang mereka untuk belajar bersama-sama dengan murid biasa yang sepatutnya menjadi hak mereka dalam pendidikan yang lebih bersepadu. Seterusnya, kurangnya perhatian dari pihak sekolah. Dari aspek sekolah, kekurangan kerjasama antara pentadbir, guru-guru dan ibu bapa boleh menyebabkan suasana sekolah yang kurang mesra kepada golongan MBPK. Tanpa suasana yang mendukung dan inklusif, golongan ini akan menghadapi kesukaran untuk mengembangkan potensi diri mereka dan bersaing secara setara dengan murid normal. Hal ini bertentangan dengan dasar penolakan SIVAR, Zero Reject Policy,
yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang bertujuan memastikan tiada kanak-kanak yang tercicir dari pendidikan. Seterusnya, keterbatasan mobiliti sosial. Mobiliti sosial yang terhad juga boleh berlaku jika PBT tidak dapat membantu golongan MBPK untuk mencapai tahap penguasaan yang diperlukan. Hal ini boleh membataskan peluang mereka untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka melalui pendidikan. Sebagai contoh, individu yang tidak dapat menunjukkan kemahiran berfikir kritis atau kreativiti mungkin tidak dapat bersaing dengan individu lain di dalam masyarakat kerana mobiliti sosial mereka dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan kemahiran individu. Cadangan penambahbaikan. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme guru dalam pentaksiran. Bagi memastikan pelaksanaan pentaksiran yang adil dan menyeluruh, adalah penting untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui latihan berterusan yang berfokus kepada kaedah pentaksiran yang inklusif dan bersifat autentik. Guru perlu dilatih untuk memahami keperluan murid yang berbeza-beza, termasuk murid berkeperluan khas, serta diberikan pendedahan kepada pendekatan pentaksiran berasaskan bukti yang mengambil kira aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang. Seterusnya, memperkasa peranan ibu bapa dalam menyokong pendidikan anak. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menyokong pembelajaran anak-anak mereka. Oleh itu, program literasi pendidikan yang melibatkan ibu bapa, khususnya dalam golongan B40 dan komuniti luar bandar, perlu diperkenalkan bagi meningkatkan kefahaman mereka terhadap kepentingan pendidikan dan konsep pentaksiran bilik darjah. Sokongan ibu bapa yang kukuh dapat membantu memperkasa potensi anak-anak untuk mencapai mobiliti sosial yang lebih baik. Selain itu, memperluas akses kepada teknologi dan infrastruktur digital. Dalam era digitalisasi pendidikan, akses kepada peranti dan internet adalah suatu keperluan asas. Bagi menjamin kesaksamaan dalam pelaksanaan pentaksiran digital, kerajaan perlu memperluaskan liputan internet di kawasan luar bandar, menyediakan subsidi langganan internet kepada keluarga berpendapatan rendah, serta mengajukan peranti digital yang mencukupi kepada murid yang memerlukannya. Langkah ini penting agar tiada murid tercicir dalam sistem pentaksiran moden. Selain itu, penyelarasan dasar antara sekolah, arus perdana dan pendidikan khas. Perlu ada penyelarasan dasar yang kukuh antara sekolah arus perdana dan sekolah pendidikan khas agar murid berkeperluan khas tidak terpinggir daripada sistem pentaksiran nasional. Standard pentaksiran perlu dirangka dengan mengambil kira keupayaan sebenar murid MBPK agar mereka tidak hanya kekal dalam aliran khas tetapi turut diberi peluang untuk beralih kepada pendidikan inklusif apabila bersedia. Akhir sekali, pelaksanaan pentaksiran autentik dan berasaskan kompetensi. Pentaksiran yang bersifat autentik dan berasaskan kompetensi harus diperluas di semua peringkat pendidikan. Murid perlu diberi ruang untuk menunjukkan kebolehan mereka melalui pelbagai kaedah seperti penilaian berasaskan projek, pembinaan portfolio dan tugasan budi sebenar. Pendekatan ini lebih adil kerana ia menilai murid secara holistik serta membina kemahiran abad ke-21 yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan pekerjaan masa depan. Kesimpulannya, pelaksanaan pentaksiran dan penilaian yang adil dan menyeluruh amat penting dalam menentukan kesamarataan dalam program-program pendidikan di Malaysia. Langkah ini bukan sahaja membekalkan murid dengan pengetahuan
kemahiran dan nilai yang relevan untuk menghadapi cabaran abad ke-21, malah turut membuka laluan kepada peningkatan mobiliti sosial, terutamanya dalam kalangan murid daripada latar belakang yang kurang berkemampuan dan murid berkeperluan khas. Seiring dengan transformasi global, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah melaksanakan penambahbaikan kurikulum yang berpandukan piawaian negara maju bagi memastikan kurikulum kebangsaan kekal relevan, kompetitif dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Usaha ini secara tidak langsung menyokong matlamat pendidikan untuk semua ke arah membina masyarakat yang